السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini, menyambung lagi perbahasan kita daripada semalam, 1000 amalan sunnah sehari-hari dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan kita pada pagi ini bab yang keempat, iaitu sunnah berwuduk pada muka surat yang ke-34. Untuk bab yang keempat, penulis meletakkan 19 sunnah yang berkaitan. Daripada bab 1 sampailah bab yang ketiga semalam, alhamdulillah kita dah melalui 17 daripada sunnah-sunnah yang telah kita bincangkan ataupun yang telah kita tengok. Jadi pada pagi ini kita akan tengok sunnah-sunnah berwuduk. Untuk bab ni ada 19 sunnah. Ketika berwuduk, ini kata penulis muka surat 34, terdapat beberapa sunnah, iaitu yang pertama menyebut bismillah. Amalan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada ataupun tidak sah berwuduk bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Fadilatul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah berkata, hukum tasmiyah, iaitu bismillah, adalah wajib. Dan ini pendapat Al-Zahiriyah, iaitu salah satu daripada mazhab fiqh yang diasaskan oleh Al-Imam Dawud Al-Zahiri dan dipopularkan oleh murid beliau, iaitu Imam Ibn Hazim. Dan juga pandangan daripada Ishaq, salah seorang tokoh yang merupakan guru kepada Imam Al-Bukhari, Ishaq bin Rahuya, dan Al-Imam Ahmad dalam salah satu riwayat daripadanya. Pendapat ini yang dipilih oleh Siddiq Hasan Khan dan juga Asy-Syaukani, dan insya-Allah inilah pendapat yang benar, wallahu a'lam. Sebab penulis buku kita ni dia memang cenderung kepada mazhab Hambali. Dan kita pun tahu dalam mazhab Hambali ataupun mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, tidak membaca bismillah ketika mana memulakan wuduk menyebabkan wuduk yang kita buat tu tidak sah. Bacaan bismillah sini ialah berpada dengan bismillah, berpada dengan bismillah. Boleh sekiranya kita nak baca dengan bismillahirrahmanirrahim, tapi yang paling minimum ialah bismillah. Timbul persoalan, macam mana nak sebut bismillah kalau kita berwuduk dalam tandas? Sebab ini ialah benda yang biasa orang buat. Pandangan yang paling tepat insya-Allah ialah boleh sekiranya kita berwuduk dalam tandas dengan menyebut bismillah dengan suara yang perlahan saja, dengan syarat
tiada najis ataupun apalah tandas tu. Maknanya dalam mangkuk tandas apa semua dah bersih apa semua, boleh sebut. Tapi kalau wujud ataupun tak yakin, yang terbaiknya ialah hanya menyebutnya di dalam hati sahaja. Tapi kalau tandas tu bersih, elok apa semua, kita boleh sebut. Kita boleh sebut. Maknanya itu ialah pandangan yang kontemporari lah. Pandangan-pandangan daripada kalangan ulama sekarang. Sebab cara orang berwuduk sekarang ataupun orang berwuduk sekarang dah berbeza. Kalau dulu memang kalau orang tu nak berwuduk, dia memang keluar daripada tempat buang hajat tu, dia tak duduk di kawasan itu. Itu sunnah yang pertama. Yang kedua, muka surat 35, membasuh kedua telapak tangan pada permulaan wuduk. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Humran bin Aban bahawa Uthman radhiyallahu anhu meminta air wuduk, lalu ia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian ia berkata, aku melihat Rasulullah berwuduk seperti wudukku ini. Maknanya dibasuh dengan tidak mencelup dalam bekas air itu, tapi dijiruh di atas tangan. Lalu kita pun basuh tangan kita 3 kali dengan jirusan air ke atas tangan, bukan celupan tangan tu ke dalam air, bukan yang tu. Itu yang pertama. Bila mana kita nak memulakan wuduk, lepas pada bismillah, kita basuh tangan di luar daripada bekas air tu, bukan kita celup dalam takungan air tu, bukan. Macam orang ambil wuduk di kolah apa-apa semua, dia tak celup tangan, tapi dia ambil timba apa dan dia jiruh dulu, barulah dia boleh nak pakai kaedah celup untuk basuhan seterusnya. Itu sunnah dia. Yang ketiga, memulai wuduk dan berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dan istinsyak. Memasukkan air ke dalam hidung, istinsyak, sebelum membasuh muka. Pertama, menggabungkan antara berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung dengan satu telapak tangan. Maknanya berkumur-kumur sekali dengan masukkan air dalam hidung menggunakan tangan belah kanan. Maknanya dia berkumur, lepas pada tu dia masukkan air ke dalam hidung sekaligus. Itu pandangan yang paling terbaik dan itulah pengamalan yang ditunjukkan dalam hadis. Dan membuang air daripada hidung menggunakan tangan kiri. Bila mana kita masukkan, lepas tu kita buang dengan tangan kiri. Itu yang tepatnya 3 kali. Walau macam mana pun, bagi orang yang tak biasa, dia nak pisahkan antara berkumur-kumur dengan memasukkan air dalam hidung, ianya pun boleh. Kalau tengok dalam buku itu tu, dia kata daripada Abdullah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahawa ada seseorang berkata kepadanya, contohkanlah kepada kami cara wuduk Rasulullah. Lalu ia meminta air di dalam bejana. Kemudian ia menjelaskan sampai ucapannya. Lalu ia, iaitu Abdullah bin Zaid, berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung dengan satu telapak tangan, dan ia melakukannya demikian sebanyak 3 kali. Kedua, berkumur-kumur, iaitu al-madmadah. Daripada Amr bin Yahya radhiyallahu anhu, dalam hadisnya ia berkata, lalu ia, iaitu Abdullah bin Zaid, berkumur-kumur, menghirup air ke dalam hidung dan menyemburkannya dilakukan 3 kali cidukan. Maknanya dia pisahkan antara berkumur-kumur dengan masukkan air dalam hidung. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, di dalam hadis ini ada dalil yang jelas bahawa pendapat yang sahih lagi terpilih bahawa yang sesuai dengan sunnah ialah berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung daripada 3 cedokan. Maknanya tidak dipisahkan. Dan dari setiap cedokan ia berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Maknanya yang afdal yang tu. Yang ketiga, istinsyak, menghirup air ke dalam hidung, dan istinthar. Istinsyak, masukkan air dalam hidung, istinthar, keluarkan. Diriwayatkan daripada sahabat iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanthir." Jika salah seorang daripada kalian berwuduk, maka hiruplah air ke dalam hidungnya, kemudian semburkanlah. Maknanya penting dalam kita berwuduk ni memasukkan air dalam hidung, tapi kita tak masukkan dengan kuantiti yang banyak.
Bila mana dalam sunnah sebut kita guna telapak tangan belah kanan saja untuk berkumur dan masuk air ke dalam hidung, maknanya kuantiti air yang digunakan untuk berkumur dan dimasukkan dalam hidung minimum, tak banyak. Biasa orang kita bila mana dia berkumur, dia tadah dua belah. Bila mana tadah dua belah, kuantiti air itu banyak. Dan ini bukan daripada sunnah, sebab minimum yang Nabi gunakan untuk berwuduk ni kurang daripada 250 ml air, kurang daripada tu. 250 ml ni botol kecil, bukan botol 500 ml tu, botol kecil lagi. Dan tak habis pun hakikatnya. Bila mana berwuduk itu tak habis pun 250 ml tu, cuma sukatan umum untuk kita faham dan nampak. Ini bukan 250 ml tu bukan basuh yang wajib je, sunnah semua sekali, termasuk taslis, iaitu mentiga-tigakan pada basuhan tertentu ataupun sapuan tertentu. Dia bukan sekali ataupun bukan start tu basuh muka, bukan. Maknanya sangat minimum penggunaan air ketika mana berwuduk. Bahkan kata sebahagian para ulama, antara bentuk orang kata apa, wuduk yang baik ialah air yang minimum, dan dengan wuduk yang macam ni lah membantu untuk satu orang tu khusyuk dalam salat. Membantu untuk satu orang tu khusyuk dalam salat. Sebab bila mana kita membazir ketika mana kita ambil wuduk, maka antara risiko yang akan dihadapi ialah kekhusyukan dalam salat akan terganggu. Yang ni orang kita dia ambil mudah, sebab bagi dia tak rasa benda tu penting dan besar. Jadi kita cuba minimumkan penggunaan air ketika mana berwuduk, sebab makin minimum ianya makin menepati sunnah. Mungkin awal-awal belajar tu dia macam orang kata payah lah, sebab dah terbiasa dengan menggunakan kuantiti air yang banyak. Tapi kita kena belajar minimum, sebab orang kita ni bila mana guna air sikit, dia tak rasa macam wuduk tu orang kata apa, memenuhi ataupun berkesan. Kita kena beza. Wuduk ni bukan menghilangkan benda-benda yang kotor di badan. Wuduk ni ialah amrun ta'abbudi, yang tu dulu, iaitu Nabi tunjukkan macam mana tata cara satu orang dia nak bersalat, dia kena berwuduk. Kita jangan ingat wuduk ni ialah membersihkan benda yang kotor, yang tu kita basuh sebelum wuduk lagi, kita basuh siap-siap. Jangan satukan basuhan bahagian badan yang kotor ketika mana berwuduk. Wuduk benda lain, membasuh tempat yang kotor benda lain. Ada orang dia sekali kan, sebab tu dia selesa dengan guna air banyak, sedangkan itu bukan yang tepatnya. Itu bukan benda yang betul bila mana kita sebut tentang wuduk ni. Okay. Memasukkan air dalam hidung pun sama, kuantitinya sikit. Sebab kita kalau kita masukkan air dalam hidung, tuan-tuan boleh bayang, ada orang dia masukkan air dalam hidung dua belah tangan, apa jadi pada dia? Tersumbat, naik sampai ke otak, sebab dia tak biasa. Sebab itu bukan cara dia. Masukkan air dalam hidung ni, dia hanya nak bersekitar lubang hidung tu saja. Dia bukan orang kata apa sampai ke dalam apa semua tu, bukan. Itu perbuatan yang melampau. Cuma nak sebutnya ialah kita buat ni amrun ta'abbudi, apa yang ditunjukkan oleh Nabi ianya sangat minimum. Yang keempat, istinsyak menggunakan tangan kanan dan istinthar menggunakan tangan kiri. Termasuk sunnah adalah istinsyak, memasukkan air dalam hidung dengan tangan kanan, berkumur dan masukkan air dalam hidung sekali, satu tangan. Lalu beristinthar, mengeluarkan air dari hidung menggunakan tangan kiri. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Humran bin Aban, iaitu pelayan ataupun pembantu kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, faghasala kaffaihi thalatha marrat thumma madmad wastanthar thumma ghasala wajhahu thalatha marrat. Maka ia iaitu Uthman membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, lalu berkumur-kumur dan beristinthar, iaitu menghirup air ke hidung dan menyemburkannya. Kemudian ia membasuh wajahnya 3 kali. Kalau kita tengok dalam hadis ni, bekah yang digunakan untuk ambil wuduk ianya lebih kurang besar timba yang kita guna sekarang. Maknanya taklah banyak.
dan dicelup air untuk menyelesaikan semua wuduk itu daripada bekas tersebut. Orang kita bila mana dia tengok satu orang berwuduk dengan cara macam ni, dia akan tengok cara tu salah. Sebab kita daripada dulu lagi kita belajar fiqh tak berapa jelas dekat definisi, kita akan terkeliru orang yang ambil wuduk macam ni ialah orang yang sedang berwuduk dengan air musta'mal. Orang kita terkeliru macam tu. Bekas timba besar mana sangat. Sebab tu orang kita lebih selesa berwuduk di kolah sebab dia rasa dua kolah. Sedangkan isu air dua kolah tu bukan kolah masjid tu. Isu dua kolah ni lebih pada kolah masjid tu isu lain. Kita kena define dulu apa maksud air musta'mal. Air musta'mal ialah air yang digunakan untuk mengangkat hadas. Air tu dah diguna, kita pakai sekali lagi air tu untuk berwuduk ataupun untuk mengangkat hadas. Maknanya kita dah basuh kali pertama muka ke tangan sebagai siku, tadah balik air tu, air yang sama digunakan untuk berwuduk sekali lagi. Yang tu baru musta'mal. Adapun air yang kita celup, yang tu tak musta'mal lah tu. Sebab tu saya kata kita tersilap pada definisi musta'mal tu. Dia ingat tangan yang masih basah mencelup ke dalam air tu, yang tu tak musta'mal. Sebab yang jadi macam ni sebab ustaz yang ajar macam tu. Sebab ustaz tu pun dia tak selesai pada definisi air musta'mal tu. Dia tak selesai pada definisi air musta'mal. Jadi itu yang sebenarnya yang berlaku. Maknanya kalau kita tengok satu orang dia berwuduk menggunakan timba ataupun dia ambil air daripada timba tu menggunakan tangan dia celup, itu tidak menyebabkan dia musta'mal, melainkan dia tadah air wuduk yang dah menitik tu, guna balik air tu. Yang tu baru betul musta'mal. Yang tu baru betul istilahnya musta'mal. Jadi tak perlu rasa terkejut, melatah ataupun rasa wuduk orang lain tak sah kerana kita belajar ataupun tak clear definisi yang tu. Cuma untuk mengelakkan daripada masyarakat ni dia tengok semacam kita guna air daripada timba tu, kita jiruh lah yang tu lebih baik, supaya kita tak bercakap panjang dengan orang yang tak faham. Sebab kita bukan ada masa banyak nak bagi pahaman dekat dia. Kadang-kadang orang nak salat dah apa semua, duk bergaduh dengan dia dekat kolah juga sebab tak selesai bab tu. Kita pun tak ada masa nak clear. Cuma kalau kita tengok orang tu celup, dia tak celup dalam kolah, dia celup tangan dia dalam timba, itu still betul, tak masalah pun. Sebab itulah yang dilakukan oleh Uthman dan disaksikan oleh pembantu dia tu, oleh apa nama tu, Umran bin Abban ni. Bab hadis ni pun ada dalam kitab Bulughul Maram. Kemudian katanya dalam hadis tu, faghasala kaffaihi thalatha marrat thumma madmada wastanthara thumma ghasala wajhahu thalatha marrat. Maka ia iaitu Uthman membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, lalu berkumur-kumur dan beristighfar, menghirup air ke dalam hidung dan menyemburkannya, kemudian ia membasuh wajahnya 3 kali. Di akhir hadis ini Uthman berkata, aku pernah melihat Rasulullah berwuduk seperti wudukku ini. Uthman dia kuatkan lagi, selepas selesai dia wuduk, dia kata yang aku duk buat ni macam ni lah yang aku tengok Nabi buat. Maknanya memang betul sama, dia tidak melakukan apa-apa modified terhadap perbuatan itu. Muka surat 37 daripada Abu Abdul Khair rahimahullah, ia berkata, kami pernah duduk memperhatikan Ali radhiyallahu anhu yang sedang berwuduk. Ali pun memasukkan tangan kanannya yang penuh dengan air di mulutnya, berkumur-kumur sekaligus menghirup air ke dalam hidungnya serta menghembuskannya dengan tangan kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian ia berkata, siapa saja yang senang melihat cara bersucinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka inilah cara bersuci beliau. Maknanya Ali ni dia tunjukkan macam tu, dia tunjukkan kepada para sahabat. Kita mungkin untuk kuliah akan datang kita akan buat sampel dia, sebab memang hadis-hadis tentang wuduk ni tidak dibaca teori melainkan ditunjukkan praktikal dia. Yang itu lebih mudah. Sebab kalau saya sebut macam ni, tuan-tuan macam tak nampak kat mana, macam mana cara dia. Sebab mata yang melihat praktikal lebih kuat. Tapi ni bulan depan dah, bukan hari ni. Hari ni payah nak cari besen pula apa semua. Cuma bulan depan. Yang itu lebih mudah untuk kita nampak praktikal, ianya lebih clear untuk kita nampak macam mana cara dia. Yang kelima, bersungguh-sungguh saat berkumur-kumur dan beristinsyak bagi orang yang tidak berpuasa.
Amalan ini berdasarkan hadis daripada sahabat iaitu Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa baligh fil madmadati wal istinsyaq illa an takuna sha'iman." Berlebih-lebihan kamu dalam berkumur dan beristinsyak kecuali jika kamu sedang berpuasa. Maknanya ketika mana satu orang tu dia berwuduk, dia berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung, dalam keadaan dia tak puasa, dia banyakkan ataupun dia lebihkan sikit, lamakan sikit kumuran dia dan masukkan air ke dalam hidung dia. Sebab apa orang yang tak puasa kena buat? Sebab orang yang tak puasa, hari yang dia lalui ialah akan ada dia makan. Bila mana dia makan, jadi dalam mulut dia maybe kemungkinan tinggi tu ada sisa-sisa makanan yang akan ganggu dia waktu dia salat nanti. Jadi sebab itulah dia kena kumur-kumur tu lebih sikit. Walaupun pada zaman Nabi makanan tidaklah banyak pilihan macam zaman kita. Zaman kita ni makanan lagi banyak pilihan dan lagi tinggilah kemungkinan melekat di mana-mana bahagian dalam mulut kita tu. Sebab kita kena tahu, kalau kita kumur-kumur lebih kurang, kita akan tengok waktu kita salat baru kita perasan ada terlekat di situ, di sini apa semua. Sebab benda macam ni common, sangat banyak berlaku. Waktu dia salat tu lah baru dia perasan ada terlekat apa-apa kat celah gigi apa semua. Sebab tu ada orang bila mana dia salat, dia bunyikan orang kata apa, mulut dia sebab dia tak terlekat apa-apa tu. Yang ni lah benda yang biasa orang buat sebab dia tak selesai habis. Tak selesai habis waktu dia wuduk tu, ataupun sebelum wuduk tu dia bersihkan mulut dia. Ini penting sebab syaitan dia akan mencari ruang-ruang untuk kita ni tak fokus pada bacaan dalam salat, pergerakan salat, sehinggalah kita duduk cari something, apa-apa benda yang boleh divert kita daripada fokus salat tu. Jadi sebab tu Nabi suruh baligh fil madmadah wal istinsyaq, dan juga masukkan air ke dalam hidung. Berlebihan dalam berkumur-kumur maksudnya adalah menggerak-gerakkan air ke seluruh rongga mulut. Adapun berlebihan dalam beristinsyak maksudnya ialah menghirup air ke pangkal hidung, kecuali orang yang puasa. Sebab orang yang puasa kuranglah dia punya kebarangkalian ada makanan melekat dalam mulut sebab dia dah tak makan dah. Itu maksud dia. Yang keenam, sunnah yang keenam, berkumur-kumur dan beristinsyak dengan satu telapak tangan dan tidak dipisahkan antara berkumur dengan istinsyak. Hal ini diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Zaid al-Ansari ketika ia mengajarkan tentang tata cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan muka surat 38, thumma adkhala yadahu fastakhrajaha famadmada wastanshaqa min kaffin wahidah. Kemudian ia, iaitu Abdullah bin Zaid, memasukkan tangannya ke dalam bejana. Kita tengok masuk tangan dalam bejana. Bejana ni bukan kolah. Bejana ni bukan kolah. Bejana ni lah timba. Macam saya sebut tadi. Kalau kita pakai kaedah orang kita biasa guna, kita akan kata Abdullah bin Zaid ni wuduk air mustakmal. Kita kata. Sebab kita hanya faham air mustakmal ni air yang diguna dah. Tapi dia ada definisi yang diguna untuk mengangkat hadas. Tapi kalau air tu diguna bukan untuk mengangkat hadas, dia bukan mustakmal, walaupun kuantiti airnya sedikit. Jadi dia masukkan tangan dalam bejana dia, lantas dia berkumur-kumur dan beristinsyak dengan satu telapak tangan. Dia guna tangan dia, dia bukan jiruh air tu keluar. Kita buat jiruh tu kerana kita malas nak gaduh dengan orang, orang tengok nanti semacam pula. Tapi boleh sekiranya kita ambil dengan tangan kita saja dalam bekas ataupun timba tu. Sunnah yang seterusnya, cuma dia kata untuk sunnah yang keenam ni seeloknya tidak mengasingkan, menggabungkan antara berkumur-kumur dengan masukkan air dalam hidung. Sunnah yang ketujuh, bersiwak yang dilakukan ketika berkumur-kumur. Amalan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada sahabat iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah pernah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu'in. Seandainya aku tidak takut dan akan memberatkan umatku, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka bersiwak setiap kali berwuduk. Di manakah waktu bersiwak? Iaitu ketika mana berkumur. Ketika mana berkumur ni ada pandangan berbeza. Sama ada sebelum berkumur kita siwak dulu gigi kita dan mulut kita, ataupun selepas berkumur, ataupun di tengah antara
kumuran pertama, kedua, ketiga. Kita boleh pilih di mana-mana. Maknanya lepas kumur kali pertama, kita pun siwak. Lepas tu kumur kali kedua dan juga ketiga, untuk menyempurnakan 3 kali kumuran dan istinsyak dan istinthar itu. Cuma nak sebutnya lah, siwak sini ialah menggunakan kayu sugi. Lepas tu kalau ada orang tanya, kalau guna buah gigi okey, selama mana anda tidak menggunakan ubat gigi pada waktu ni. Pada waktu ni tak guna ubat gigi lah. Kalau guna ubat gigi jadi panjang cerita, dia tak jadi kumur lah pula situ, jadi nak kena banyak benda. Yang tepatnya ialah menggunakan kayu sugi, tapi tak semua orang ada kayu sugi. Dan ada pandangan yang lebih ringan, iaitu melalukan sahaja dalam mulut menggunakan jari, sebab tak bawa apa-apa. Yang penting ialah untuk memastikan di celah-celah gigi itu tiada apa-apa yang melekat. Itu yang dimaksudkan daripada bersiwak itu. Sebab yang ni Nabi jaga, tujuannya ialah macam kita sebut tadilah, supaya waktu kita salat, kita tak terganggu dengan ada apa-apa benda yang melekat. Zaman kita ni lagi, orang kata apa, lagi advance, sebab kita ada flossnya apa semua. Benda-benda ni memang boleh menghilangkan. Contoh nanti esok korban, lepas tu ada kenduri, makan daging pula, berkumur-kumur lebih kurang. Waktu akad takbir itulah baru perasan ada daging melekat celah gigi ni, ada duduk belakang, ada duduk bawah lidah apa semua. Waktu tu ini semua ruang yang kita kena tutup. Jangan beri syaitan divert kita, jangan beri syaitan alihkan perhatian kita. Ini ialah benda-benda yang kita kena usaha supaya dia tak ganggu. Preparation supaya kita masuk dalam salat dalam keadaan yang sangat clear pada rongga mulut. Sebab antara rongga yang ataupun anggota yang banyak digunakan dalam salat ni ialah lidah lah. Sebab kita nak baca, walaupun kita salat berjemaah, kita nak baca. Walaupun ada orang kata saya salat berjemaah ni tak berapa baca sangat, saya bagi pada imam. Ya, pandangan tu ada, tapi yang tepatnya ialah membaca, terutamanya pada salat-salat yang bersifat salat sirriyah ni, salat yang tak baca kuat ni, imam tak baca kuat. Maknanya kita baca rakaat pertama, Fatihahnya apa-apa semua. Ya, saya tahu ada khilaf di kalangan para ulama mengatakan tak perlu baca untuk jemaah, tapi yang tepatnya lah, kalau tengok Nabi ni bila mana salat sirriyah dan para sahabat pun dia baca. Sebab ada sahabat-sahabat meriwayatkan ketika mana salat, kami melihat mulut-mulut para sahabat ni bergerak waktu salat sirriyah tu. Nabi jadi imam dan mulut-mulut tu bergerak. Maknanya ada bacaan lah, ada bacaan mensabitkan bacaan Al-Fatihahnya dan juga bacaan-bacaan yang lain dalam salat. Jadi rongga mulut akan digunakan paling banyak dalam salat. Jadi sebab tu kita kena pastikan yang tu yang paling bersih. Yang seterusnya ialah yang ke-8, membasuh muka disertai menyela-nyela janggut yang lebat. Membasuh muka maksudnya mengalirkan air ke atasnya dengan kedua tangan. Batas wajah itu dari tempat tumbuh rambut di kepala, iaitu atas dahi keding, hingga tempat tumbuhnya janggut dan dagu. Sedang lebarnya dari pinggir telinga sampai pinggir telinga yang lainnya, dan masuk pula sendi-sendi antara janggut dan telinga. Allah Azza wa Jalla berfirman, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kamu. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Humran bin Abban tentang Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang mengajarkan sifat wuduk Nabi, kemudian disebutkan muka surat 39, thumma ghasala wajhahu thalatha marrat, kemudian ia Uthman membasuh wajahnya 3 kali. Disunnahkan takhlilul lihyah, iaitu menyela-nyela atau mencuci janggut. Amalan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu, bahawa Nabi menyela-nyela janggutnya. Dan diriwayatkan daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi apabila berwuduk, beliau mengambil secedok air di telapak tangan beliau, kemudian memasukkan ke bawah dagunya, lalu beliau menyela-nyela janggutnya dengan air itu seraya bersabda, beginilah Rabbku menyuruh diriku. Okey. Sunnah yang ke-8 ni bagi orang yang ada janggut yang lebat. Bagi kita Melayu yang janggut nipis ni tak ada isu sangat.
Bagi orang yang ada janggut lebat ataupun dia memang keturunan kacukan janggut dia lebat, okey, maka dia kena melakukan selaan di janggut dia. Tabiat masyarakat Arab, janggut dia lebat. Janggut dia tu lebat. Memang dalam riwayat sebut bila mana disifatkan janggut Nabi tu, dia menutup batang leher Nabi ni, tak nampak. Maknanya sangat lebat lah, sangat lebat. Jadi caranya ialah dengan dia sapu di luar dan dia masukkan daripada belakang ni, dia masukkan sikit. Tapi taklah over sampai tarik satu-satu, tak perlu. Cuma dia masukkan sikit, itu sahaja. Maknanya dari segi umumnya, satu orang yang basuh muka, janggut dia tu pun bahagian yang perlu dialirkan air, walaupun janggut tu dah bawah daripada dagu. Sebab had muka ni asalnya lah tempat keluar rambut, atas ni tempat keluar rambut sampailah kepada bawah ni, bawah ni, sini ialah had dia, dan daripada sini ke sini. Kalau kita tengok telinga kita ni, dia ada isi ataupun ada timbul dekat telinga kita, inilah border dia, sempadan dia di situ. Tapi bagi orang yang ada janggut sampai ke bawah, maka sampai kat mana janggut dia berakhir, di situ ialah basuhan yang dia perlu untuk basuh. Itu ialah hak dia. Bagi orang yang tak ada janggut yang tebal, dia tak ada isu sangat nampak ni. Yang pasti mana-mana bulu yang ada pada wajahnya kena basah lah, itu sahaja. Untuk janggut yang tebal macam tu. Maknanya bagi orang-orang yang macam zaman Nabi lah, dia kena buat macam tu. Biasanya keturunan Arab ataupun kita tengok daripada India, Pakistan apa semua ni, ialah orang-orang yang ada janggut lebat, dia buat benda tu. Tapi tak dinafikan pada zaman Nabi pun ada sahabat-sahabat yang tak berjanggut ni pun ada. Tak berjanggut kerana genetik lah. Sebab janggut ni dia sunnah, tapi dia bukan boleh untuk dilakukan macam sunnah-sunnah lain. Sunnah lain, solat jemaah kita boleh pergi. Maknanya orang tak ada janggut pun boleh pergi, orang ada janggut pun boleh pergi. Sunnah berjanggut ni bagi orang yang genetik dia memang ada janggut, dia boleh buat. Sebab tu ada orang dia sangat, orang kata apa, semangat sangatlah lambat ni, tak ada janggut, kita tak ada sana, dan dia Melayu, nak buat macam mana? Yang ada janggut tu pun sembahyang masbuk selalu. Ini tak ada kena mengena lambat tu, tak ada kena mengena. Sebab ada orang dia kata apa, dia taknun, dia melakukan pelecehan pada isu itu. Janggut ni ialah satu benda yang Tuhan beri, dia bukan benda yang kita boleh usaha. Dan tak ada satu kerja satu orang nak pergi cucuk, nak bagi proses tanam janggut apa semua boleh buat. Sebab tu tengok sekarang artis dia buat, artis kita tak tahu dia semayang pukul apa. Sunnah yang asal ialah jaga yang tu, yang kita boleh jaga yang tu. Yang jenis tumbuh itu, tumbuh ini berdasarkan kepada genetik orang tu. Sebab tu saya kadang-kadang perangai ni orang Arab lah, kadang-kadang dia ada over sikit. Video-video syekh-syekh yang kadang-kadang janggut dia tak berapa tebal, tak berapa nak dengar nasihat dia hanya kerana janggut dia tak tebal. Hang janggut tebal, hati kerah, payah dengar nasihat. Itu antara benda yang tak kena, tak ada kena mengena. Kalau dia memang jenis kategori janggut tebal lah, tapi dia trim sampai tak ada janggut, yang tu problem lah, yang tu problem. Tapi kalau dia memang jenis tak ada, nak buat macam mana? Itu ialah bahagian dia, itu ialah nasib dia seperti itu. Yang dia boleh buat ialah pada sunnah yang lain, pada sunnah yang lain. Okay, jadi inilah benda-benda yang kita kena faham. Bagi yang ada janggut, maka dia kena basahkan janggut. Bagi yang tak ada, tak apa, dia basahkan takat yang bulu-bulu yang ada di muka dia lah, termasuklah kening dia, apa-apa semua. Ini semua tempat yang dia perlu basahkan daripada muka dia, sebab itu ialah bahagian muka. Okay. Yang ke-9, membasuh kedua tangan sampai siku. Siku adalah sendi ataupun tempat persambungan antara lengan dengan lengan atas, lengan bawah dengan lengan atas. Allah Ta'ala berfirman, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu daripada siku sampai ke siku. Juga berdasarkan hadis daripada Humran bin Abban tentang Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang mengajarkan sifat wuduk Nabi, kemudian disebutkan thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marrat thumma ghasala yadahu al-yusra min zalik. Maksudnya muka surat 40, lalu Uthman membasuh tangan kanan sampai siku 3 kali,
lantas membasuh tangan kirinya seperti itu juga. Daripada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adara al-ma'a ala mirfaqaihi. Apabila berwuduk, beliau mengedarkan air di atas kedua sikunya. Perkataan mengedarkan air menunjukkan Nabi membasuh tangannya dengan dimulai dari siku hingga ke hujung-hujung jari. Okey. Praktikal untuk orang yang nak berwuduk pada part tangan sampai ke siku. Kita cedok air daripada bekah dengan tangan kanan, lepas tu kita turunkan air tu dengan sebab kita tinggikan tangan kita sampailah ke siku. Lepas tu kita pun ratakan air tu ke seluruh tangan sampailah ke siku. Lebih sikit pun tak apa. Lepas tu ada orang dia nak buat payah. Ni saya ingat zaman belajar sekolah dulu. Ada ustaz-ustaz kita yang mengajar, ustaz-ustaz sekolah kita lah yang mengajar. Kalau ambil wuduk, halakan siku dulu dekat kepala paik, tak sah wuduk tu. Sebab dia kena tangan ni dulu ustaz sampai ke bawah. Oh, payahnya belajar. Maknanya tengok orang kira nak cari yang tak sah dulu. Tengok orang, dia ada satu orang dia skeptik lah bab ni. Tengok orang apa-apa saja, dia selalu nak memberatkan dan nak menjadikan amalan tu payah dulu. Sebenarnya dua-dua hadis menunjukkan, ada riwayat Nabi kata apa, dia cedok dengan tangan dia dan dia turunkan sampai ke siku. Ada riwayat sahabat dia jiruh air daripada sini dulu. Kedua-duanya okey. Poinnya ialah daripada tangan ni sampai ke siku semuanya basah ketika mana wuduk. Itu poin dia. Poin dia ialah yang tu. Di mana bermula, siku dulu ke bermula ataupun jari dulu ke bermula, tiada masalah. Tak ada isu pun. Yang penting 3 kali dan basah daripada siku ni sampailah kepada tangan, ataupun daripada sini sampai ke siku, kedua-dua belah tangan. Cuma dalam riwayat sebut adara. Adara tu maknanya Nabi gerakkan tangan ni, Nabi pusingkan air tu sampailah siku tu basah. Tujuannya lah untuk memastikan ianya basah sahaja, tak lebih daripada tu. Okey. Seterusnya kita tengok sunnah yang ke-10, mengusap kepala. Cara mengusap kepala adalah dengan dimulai pada bahagian depan dan berakhir di hujung tengkuk, kemudian kembali ke bahagian depan, iaitu daripada kepala. Adapun mengusap kepala yang dianggap telah memenuhi kewajipan adalah meratakan seluruh kepala dengan usapan air, bagaimanapun caranya. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, wamsahu biru'usikum. Untuk part wudu, bab menyapu di kepala ni lah yang paling banyak sekali khilaf dia. Kita tahu dalam masyarakat kita, mazhab Syafi'i ataupun mazhab yang digunakan oleh kebanyakan kita ni ialah dengan menyapu sebahagian kecil daripada kepala, sebab minimumnya ialah tiga helai rambut. Itu yang dipegang oleh muktamad Syafi'i. Walaupun sebahagian Syafi'iyah yang lain mengatakan sehelai rambut pun tak apa. Sebab tu kita tengok ada orang dia pakai apa-apa di kepala dia ni, dia pakai serban apa semua yang agak sukar untuk dia buka habis. Dia hanya boleh tinggikan sikit, dia basuh muka dia apa semua, untuk dia tinggikan lagi tu payah. Jadi ada sebahagian orang ni yang saya tengok lah waktu belajar dulu, ada sebahagian ustaz-ustaz kita yang pakai serban ni, dia tundukkan balik ataupun rendahkan balik, dia sapu di belakang ni. Belakang ni kan ada rambut sikit. Ada orang dia terkejut, apa sapu belakang? Kenapa tak sapu atas ni? Itu biasa kita. Biasa kita buat. Biasa kita buat tak semestinya biasa orang lain tak betul. Sapu belakang. Ini untuk yang nak ambil yang minimum lah. Yang minimum. Maknanya belakang ni still okey. Sebab dia masih lagi bahagian kepala. Sebab mazhab Syafi'i di mana-mana bahagian kepala. Di mana-mana. Sebab daripada sini sampailah ke batang tengkuk belakang ni, ini semua bahagian kepala lagi. Yang sah untuk kita bila mana kita berwuduk, kita sapu di situ. Dia masih lagi sah. Tapi yang paling komplit ialah yang dilakukan dalam hadis riwayat Uthman bin Affan ni, ialah perbuatan daripada depan ni sampailah ke belakang. Kalau tengok yang dilakukan oleh Nabi ialah dibasahkan tangan, lepas tu Nabi kata apa, tukan air tu, kata apa, tak renjiskan tangan tu, taklah kata apa basah secara sepenuhnya. Lepas pada tu Nabi letak dua ni daripada depan sampai ke belakang, lepas tu tarik balik ke depan dan disekalikan dengan
basuh telinga. Ini dipanggil mashatun kamilah, basuhan yang sempurna. Daripada depan ke belakang, ni tangan ni dah basah lah, depan ke belakang, tarik balik ke depan, tarik sampailah ke telinga. Sekali saja. Untuk bab basuhan kepala ni, dia hanya sekali, dia tak 3 kali macam yang lain. Dia sekali saja. Adapun kita mazhab Syafi'i ni, ataupun kebiasaan masyarakat, nak kata Syafi'i pun kita taklah apply semua Syafi'i dalam pengamalan agama kita. Cuma nak kata yang biasa kita buat ialah kita ambil sebahagian, mana-manalah, depan, belakang, ataupun mana-mana bahagian kepala, yang penting dia lebih daripada 3 helai. Okey. Cuma nak sebutnya ialah hadis yang ditunjukkan ialah Nabi ni banyak buat mashatun kamilah, basuhan yang sempurna. Dan pandangan itu yang dipegang oleh Al-Imam Malik. Sebab tu mazhab Maliki, kita akan tengok bila mana dia orang berwuduk, basuhan ni ialah basuhan sempurna. Maknanya orang mazhab Maliki ni, dia pakai apa-apa atas kepala dia, dia memang kena angkat letak tepi. Macam kita Syafi'i ni boleh hajar-hajar, tolak sikit pakai sokak, tolak saja, tak buang, tak letak tepi. Tapi untuk mazhab Syafi'i tak, dia kena. Untuk mazhab Maliki tak, dia kena cabut terus apa saja yang menutup kepala dia. Dan yang paling penat sikit ialah orang perempuan lah. Orang perempuan sebab nak kena buka tudung habis tu. Dan orang kata apa, kalau tengok mazhab Maliki ni di Maghribi, di negara-negara yang belah-belah ke barat sikit ni, Libya apa semua, Tunisia, ini semua negara-negara yang apply mazhab Maliki. Kalau tengok di masjid-masjid dia orang, untuk part orang perempuan ambil wuduk tu sangat tertutup, sangat-sangat tertutup. Sebab nak kepada basuhan sempurna tu lah. Kalau masjid-masjid tempat kita ni tergantung, ada masjid tertutup, macam masjid kita dia tertutup, okey, mudahlah untuk orang perempuan mengamalkan itu. Kalau masjid yang terbuka ataupun laluan tempat wuduk orang perempuan tu still boleh diakses oleh laluan-laluan orang lelaki boleh lalu, dia agak sukar sebab nak buka habis. Jadi yang sunnah yang paling utama ialah basuhan habis, basuh habis. Cuma nak katanya kalau nak buat, kita kena ingat juga orang perempuan yang berwuduk, dia perlu ada privacy yang baik supaya dia boleh buat benda tu. Ataupun lebih selamat lagi ambil wuduk di rumah siap-siap, supaya kita tak mengalami kesukaran pada benda-benda seperti itulah. Okay. Kemudian kita tengok lagi apa lagi yang dia sebut situ. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Abu Umamah, muka surat 41. Ia berkata Nabi SAW pernah berwuduk, lalu beliau membasuh wajahnya 3 kali, membasuh kedua tangan 3 kali, mengusap kepalanya, dan beliau bersabda al-udhunani minar ra's. Macam tadilah, kita daripada depan ke belakang, lepas pada tu tolak ke depan balik, dan sekalikan dengan telinga. Macam kita yang kita belajar basuhan telinga ni asing daripada kepala. Tapi yang tepatnya ialah disekalikan waktu membasuh kepala tu. Juga bukan membasuh lah, menyapu. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma tentang sifat wudu, ia berkata summa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi wa adkhala isbi'aihi bis sabbahatain fi udhunayhi wa masaha bi ibhamaihi zahira udhunayhi wa bis sabbahataini batina udhunayhi. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala dan memasukkan kedua jari telunjuk, 2 jari telunjuk dimasukkan ke dalam telinga, lalu mengusap bahagian luar, bahagian belakang ni, luar telinga dengan ibu jari, dengan kedua ibu jarinya, maknanya tolak ke depan, dan bahagian dalam telinga dengan kedua jari telunjuk. Maknanya disunahkan untuk kita lalukan air jugalah dalam ni. Maknanya cara yang biasa kita duk buat tu lah. Okay. Dalam riwayat yang lain, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dan kedua telinganya, bahagian luar dan bahagian dalamnya. Hendaklah tidak mengambil air baru untuk mengusap dua telinga. Yang kita belajar, kita ambil air lain yang biasa kita buat daripada sekolah dululah. Tapi yang tepatnya ialah disekalikan. Fadilatul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah berkata, di dalam sunnah tidak ada dalil yang mewajibkan mengambil air baru untuk mengusap kedua telinga.
Keduanya diusap dengan sisa air yang digunakan untuk mengusap kepala, sebagaimana halnya diperbolehkan mengusap kepala dengan air sisa dari kedua tangannya setelah ia membasuh kedua tangannya, berdasarkan hadis Rubai' binti Muawidh. Ini seorang sahabat perempuan, sahabiah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi min fadli ma'in kana fi yadihi. Maknanya Nabi ni menyapu lebihan air yang ada di tangan. Maknanya Nabi tak basuh kepala, tapi menyapu sahaja. Nyapu ni hanya bagi lembab. Hendaklah mengusap kepala dengan kedua tangan, ke depan lalu ke belakang lagi, berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Zaid. Yang ni yang dah kita baca tadi. Mengusap bahagian daripada serban bawah sikit, muka surat 42. Daripada Amr bin Umayyah Ad-Damri radhiyallahu anhu, ia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi. Hadis inilah yang dipegang oleh mazhab Syafi'i, iaitu sebahagian sahaja daripada kepala. Sebab riwayat daripada Umayyah bin Ad-Damiri ni, Amr bin Umayyah ni, dia sebut Nabi waktu tu pakai imamah. Imamah ni apa dia? Imamah ni ialah kain serban yang dilipat dan diikat di kepala. Dia bukan ghutrah. Ghutrah ni ialah yang tak diikat, dia letak je atas kepala, macam yang dipakai oleh kebanyakan orang-orang Arab di negara yang berbeza-beza. Adapun imamah ni ialah kita lipat kain serban tu, lipat pintar bagi panjang, lepas pada tu kita pun ikat di kepala. Itu dia panggil imamah. Nabi tolak imamah tu ke belakang, lepas pada tu Nabi usap di hadapan dekat tempat anak rambut, dan air yang ada tu Nabi usap ke semua belakangnya, ke belakang. Itu yang dilakukan dalam hadis tersebut. Maknanya kalau kita pakai piah apa-apa saja, piah ataupun songkok apa semua, bila mana kita sapu, sunnahnya ialah kalau tak nak angkat lah songkok atau piah apa semua, lembapkan air tu ke belakang, tapi ada orang dia kata buat macam tu kotor lah kepiah yang dah kotor dah, kepiah tu dah kotor dah pun. Lepas pada tu buat macam tu lagi jelas. Dia ada orang kepiah ni kat depan ni tak nampak warna apa, sebab tu saya pakai hitam memang tak nampak apa dah pun. Kalau orang yang pakai putih, kadang-kadang dia nampak kena air, dia menjelaskan lagi kekotoran di situ. Okay. Jadi yang tu kena basuh kepiah ialah tak ada isu lain pun, yang tu kepiah yang bagi bersih. Maknanya sunnahnya lah lembapkan, bukan basahkan, lembapkan sahaja dia punya apa-apa penutup kepala dia, songkok ataupun apa saja. Itu sunnah dia. Seterusnya kita baca sikit lagi terperhabis untuk sunnah ni. Hendaknya mengusap rambut depan kepala, iaitu jambul apabila memakai sorban. Hal ini berdasarkan hadis daripada sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha binasiyatihi wa 'ala al-imamati wa 'ala al-khuffain. Bahawasanya Nabi SAW berwuduk, kemudian beliau mengusap jambulnya, maknanya tempat tumbuh rambut, dan bahagian atas sorbannya dan kedua sepatunya. Maknanya Nabi sapu atas dua khuf. Sebab memakai imamah ianya sukar untuk diuraikan kembali. Imamah ni macam orang kita duk pakai lah, orang pakai serban yang lilit tu. Antara contoh negara Arab yang agak payah dia punya cara ikatan serban dia ialah orang-orang di Oman. Kalau tengok orang Oman pakai, cantik memang cantik, tapi nak ikat tu sejam 2 jam tak selesai lagi. Jadi bila mana dia pakai, dia nak ambil wuduk, caranya ialah dengan cara ni lah, iaitu dia basahkan ataupun lembapkan sampai ke belakang. Okay. Jadi alhamdulillah selesai 10 sunnah daripada bab yang keempat ni. InsyaAllah kali yang akan datang kita akan masuk perbahasan sunnah yang ke-11. Tuan-tuan boleh tanda situ, kita tak habiskan, cuma kita ambil 10 saja. Secara umumnya kita dah selesai 27 sunnah daripada bab 1 sampailah bab yang keempat yang kita bincang pada hari ini. InsyaAllah bulan depan kita akan masuk muka surat 43 tu, membasuh kaki dan menyela-nyela jari jemari kaki. Kita berpada situ saja. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat, dan moga Allah Ta'ala terima segala amal yang kita lakukan pada hari ini, pada bulan yang baik dan juga hari yang terbaik ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.